Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami Wakil Muslimat 5 Ibnu Rushd akan mula membentangkan jawapan kami bagi kertas 2 trial Pulau Pinang 2020 untuk soalan 10 dan 11. Okey, untuk soalan 10 itu, soalan dia apakah maksud pembelahan nukleus? Jadi, pembelahan nukleus ni adalah proses pemecahan satu nukleus berjisim besar kepada dua atau lebih nukleus yang lebih ringan dan stabil yang disertai dengan pembebasan tenaga haba yang banyak. Jadi, cara ringkasnya, pembelahan nukleus ni dia daripada nukleus yang besar kepada nukleus yang lebih kecil. Dan dia juga membebaskan tenaga haba. Untuk soalan A2, dia suruh kita buat perbandingan jadual 10.1 dan juga jadual 10.2. Jadi macam kita tahu perbandingan kena ada persamaan juga perbezaan. Jadi untuk perbezaan dia, pembelahan nukleus adalah membelah satu nukleus yang berat kepada nukleus yang ringan dan pelakuran nukleus pula adalah pencantuman dua nukleus yang ringan menjadi nukleus yang lebih yang lebih stabil dan juga lebih ringan. Untuk persamaan dia, yang pertama, kedua-dua proses ni mempunyai melibatkan pengurangan jisim, iaitu jisim sebelum adalah lebih besar berbanding jisim selepas. Persamaan yang kedua, kedua-duanya membebaskan tenaga. Dan persamaan yang ketiga, tenaga yang disebabkan adalah disebabkan cacat jisim yang boleh dikira melalui formula E sama dengan MC kuasa 2. Okey, seterusnya untuk soalan B, soalannya berbunyi, pembelahan nukleus menghasilkan tindak balas berantai. Terangkan bagaimana tindak balas berantai berlaku semasa pembelahan nukleus uranium. Baiklah, untuk poin pertama, soalan ni minta 4 markah. Jadi untuk poin yang pertama, jisim uranium mesti melebihi jisim genting untuk tindak balas berantai berlaku. Kiranya macam syarat lah. Okey, untuk poin yang kedua, satu neutron daripada pembelahan nukleus sebelumnya akan menghentam nukleus uranium. Baik, untuk poin yang ketiga, nukleus uranium yang dihentam akan membelah dan menghasilkan dua nukleus yang lebih ringan dan 3 neutron. Dan poin yang terakhir sekali, neutron yang dihasilkan tadi akan berlanggar dengan nukleus uranium yang lain. Okey, untuk sedikit tambahan maklumat lah. Tindak balas berantai ni dia akan berlaku secara berulang-ulang dan biasanya dia akan digunakan untuk bom atom. Yang macam kita tahu yang telah dilepaskan oleh Amerika Syarikat dekat dua bandar terkenal di Jepun. Okey, untuk soalan C, soalan dia ialah Raja 2 menunjukkan kepingan logam dipindahkan di atas satu tali sawat. Sebuah kilang ingin mengembangkan satu sistem pengesanan ketebalan kepingan logam untuk memastikan setiap kepingan logam itu dalam julat piawai. Jika ketebalan setiap kepingan logam terlebih atau terkurang daripada julat piawai, kepingan logam itu akan diasingkan secara automatik. Menggunakan maklumat itu, darjah 10.3 jelaskan, ada 3 aspek yang disuruh jelaskan iaitu bentuk jirim radioisotop dan jenis sinaran. Yang kedua, separuh hayat radioisotop. Dan yang ketiga, kuasa penembusan dan alat pengesanan sesuai. Jadi, daripada 3 aspek tu, dia kata 10 markah. Maksudnya kita kena ada 5 ciri-ciri dan sertakan dengan 5 sebab. Yang pertama, untuk bentuk jirim ataupun keadaan jirim radioisotop, kita boleh menggunakan radioisotop berbentuk pepejal. Reasoning dia sebab mudah dikendalikan. Yang kedua, menggunakan sinaran gamma supaya dapat menembusi logam. Untuk separuh hayat pula pakai separuh hayat radioaktif yang panjang supaya boleh digunakan dengan lebih lama, dan seterusnya kos pun akan jadi lebih rendah sebab kurang pembelian radioaktif. Yang keempat ialah kuasa penembusan yang tinggi supaya dapat menembusi logam, dan yang kelima menggunakan alat pengesan tiub Geiger Müller supaya dapat mengesan sinaran gamma. Okey, seterusnya soalan nombor 11. Jadi, yang pertama, apakah yang akan berlaku jika wanita dan budak lelaki berdiri di hadapan garisan kuning semasa kereta api bergerak dengan pantas masuk ke dalam stesen? Terangkan jawapan anda. Untuk poin yang pertama, udara bergerak dengan had laju yang tinggi dan ia akan menghasilkan kawasan bertekanan rendah. Yang kedua, terdapat perbezaan antara tekanan. Bila ada perbezaan tekanan, dia akan menghasilkan satu daya.
Oleh itu, kedua-dua orang akan jatuh ke depan. Untuk soalan kedua, prinsip terlibat adalah prinsip Bernoulli. Okey, yang ni, yang B, kalau tak gambaran dah dikasih. Jadi kita tentukan. Dia bagi jadual juga. Okey, untuk ciri yang pertama, garis beban air laut suhu musim panas, dia mesti dekat paras yang S tu. Sebab kapal tidak tenggelam. Maksudnya itu adalah aras yang selamat untuk kapal tu bergerak. Untuk ciri yang kedua, isi padu kapal tu mestilah isi padu yang besar. Supaya daya apungan yang terhasil juga adalah daya apungan yang besar. Yang ketiga, bahan yang nak buat kapal tu mesti berketupatan rendah supaya kapal lagi ringan dan mudah untuk terapung lah. Yang keempat, bentuk hidrodinamik untuk mengurangkan rintangan air. Jadi kapal yang paling sesuai adalah kapal P dipilih sebab garis beban air laut suhu musim panas, isi padu yang besar, ketumpatan bahan untuk membuat kapal yang rendah dan bentuk kapal hidrodinamik. Soalan seterusnya, kan dia dah kasih brake hidrolik. Lepas tu dah kasih 2 luas permukaan dengan 1 je daya yang dia kasih. Okey, soalan yang dia minta, hitung tekanan yang dipindahkan ke seluruh bendali. Yang kita tahu kan tekanan yang dipindahkan kan adalah sama. Jadi kita guna daya yang dah bagi 1 tu. So kita pakai formula P, F bahagi A, and then kita dapat jawapan dia 2 Newton. Okay, untuk soalan kedua, dia minta daya yang dikenakan ke atas omboh tayar depan. Maksudnya, dia nak daya yang lagi 1 tu kan. So, je luas yang dia dah kasih lagi 1 tu, 110. Lepas tu, pakai daya yang kita nak cari ni. So, F per 110. Lepas tu, samakan dengan 2 Newton yang kita dah dapat yang ke atas. 2 Pascal yang kita dah dapat ke atas tu. Lepas tu, bila kita masukkan je formula dalam tu, at the end, kita akan dapat 220 Newton untuk daya yang lagi 1 yang kat tayar omboh depan tu.